Assalamualaikum guys, selamat petang. Hari ini hari Isnin 5 Julai dan anda sedang menonton the one and only Borak Teh Peng. Berwajah baru. Betul tu, Fir. Kita sekarang ni berada di tempat yang baru, Mazila Sigai. Rasa-rasa macam kat mana ni, Fir? Macam dekat coffee house yang mahal lah. Gitu. Yes, guys. Tapi 40 minit macam biasa. Pelbagai benda yang kita akan kongsikan, pelbagai cerita yang trending, yang viral kita petik dan juga ada segmen baru. Dalam Borak Teh Peng yang baru, norma baru, serba baru, semuanya akan berlaku pada hari ini, Mazila Sigai. So, para penonton dia kena nantikan setiap segmen dalam Borak Teh Peng. Betul. Okey. So, apa khabar Mazila Sigai? Khabar baik, Fir? Aku ada berita gembira yang aku nak kongsikan dengan kau. Kau nak kongsikan berita apa? Aku dah lengkap dah 2 dos vaksin. Alhamdulillah. Aku menyusuli kau dalam minggu ni. Apa? Aku menyusuli kau dalam minggu ni. Kau lepas aku ni kau lama lah. lagi aku nak melengkapkan 2 dos vaksin. Aku dengar husband kau sendiri yang akan cocok kau, bukan? Bukan. Itu tak payah. Alright. Okay. Guys, sebelum kita nak memulakan benda yang viral, benda yang trending dan segmen baru, kita nak recap kembali lah guys. Untuk kes harian COVID-19 di seluruh Sarawak semalam, berapa kes yang dicatatkan, kluster baru ada ke, ada yang tamat ke. Okay, so jom kita dengar apa yang akan dikongsikan oleh Marzela Sigai. Terima kasih, Fir. Okey, setakat semalam, Sarawak mencatatkan 365 kes positif baru COVID-19 di mana Kuching merekodkan catatan tertinggi iaitu sebanyak 63 kes, diikuti 1,054 kes dan Tatau 42 kes dan di kawasan sekitar kita iaitu Samarahan 7 kes. So, total kes positif COVID-19 di Sarawak iaitu sebanyak 66,561. And then, Fir, terdapat 2 kluster baru direkodkan iaitu kluster Sungai Entajum Tatau dan kluster Sungai Pelepak Meradong. Namun terdapat berita baik jugalah. Semalam terdapat 345 kes yang telah pulih dan dibenarkan keluar daripada hospital dan terdapat 1 kluster tamat iaitu kluster Jalan Agama Miri. So menjadikan terdapat 97 kluster masih aktif di Sarawak. Okey, alright, faham. Okey, terima kasih Mazila Sigai. Okey, so mungkin ada yang nak berita gembira lagi. Semalam Sarawak masih lagi di hadapan untuk jumlah kumulatif vaksinasi kita sekarang ni dah pun mencapai angka 1,197. Wah. So itu adalah dos pertama dan sekarang ni kita dah 42.5% seluruh Sarawak dilengkapi dengan dos vaksin yang pertama. Ini adalah satu perkabaran yang gembira lah, Mazila Sigai. Alright, this is what it is lah. Lindung diri, lindung semua. Hampir separuh rakyat Sarawak sudah pun divaksin. Okey, itu berita yang best lah untuk kita dengar. Okey, jom kita nak mulakan benda-benda yang viral ni, Mazila Sigai. Cerita yang pertama yang aku nak kongsikan. Okey, ini berlaku dekat satu tempat. Ceritanya macam ni. Si isteri dan si suami nak balik. Tiba-tiba didatangi oleh 4 orang lelaki yang tak diketahui identiti. Tiba-tiba merompak kau. Merompak? Merompak. Pasal dia kena tahan tak? Dia kena tangkap tak? Betul. Aku ada VT. Jomlah kita tengok VT. Jom kita tengok VT, guys. Stop dulu, Kak. Stop dulu. Tolong, Kak. Tolong dia dulu. Sabar, saya sudah telepon polisi sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Sabar ya, polisi kesini ya. Tidak, ini untuk polisi, bukan untuk saya. Tidak akan saya aman.
Okey, cerita macam ni. Ya. Bila Kenapa dari kau siasat, hujung dia tu? punya siasat, rupanya yang merompak tu adalah geng-geng si isteri tu. Sebab So, dia kira punya dia menipu lah ni. dia punya apa kata orang kenyataan tu macam mencurigakan pihak berkuasa, and then rupanya itu dah helah dia lah. Dia dan teman lelakinya nak merompak si suami ni nak dapat harta. Dahsyat, Sadisnya. guys. Dia nak menipu suami sendiri sebab dia nak bolot harta tu. Betul lah. Dia macam kau Bagus lah menipu tu, kena aku, kau tahan. nak harta aku, macam tu lah. Baguslah dia orang dah kena tangkap. Itulah. So macam-macam benda Tapi baguslah video-video zaman sekarang ni. Dia boleh jadi bahan bukti tau. Jadi bahan bukti, jadikan pengajaran Dekat untuk kita TikTok semua. tau tak? Video ni upload orang dekat TikTok. Kau tahu dah Indonesia mendunia sekarang ni ngetop. So betul benda lah. dia orang top sana ni kalau TikTok. Betul, Okey. betul. Itu cerita yang kita sempat petik daripada TikTok lah. Macam-macam lah. Okey. Next. Ini pun macam-macam juga Mas Ella. Kenapa? Ini ular. Kenapa? Ada apa dengan Kau ular? tahu ular? Tahulah, selalu ular ni. Ni ular. Yalah. Cuba cium sikit. Okey, ular ni ada seekor ular ni, nama dia ular rusuk kerbau. Ni jenis yang tak berbisa dan selalunya digunakan untuk biology control. Tapi yalah, kadang-kadang ular ni pun macam manusia juga. Sebelum nak dijadikan sebagai bahan uji kaji ni pun ada pasal takut. Dia orang tahu. Diorang takut Ular ke? ni dia buat pura-pura mati tau. Ada VT tak? Ada VT. Aku nak tengok dia Ada pura-pura VT. Come on, berpura-pura guys. mati tu. Kita tengok, jom. Cik bangun cik. Bangun cik. Cik bangun cik. Berlakon tu dia. Standby. Kali pelan-pelan. Pelan-pelan kali. Pelan-pelan. Okey. Okey. Mata duk liap lah. Nak lagi. Mati pula dah. Mati pula. Dah terkejut pensan. Cik. Cik bangun cik. Cik bangun. Cik. Teruk tak? Cik bangun cik. Cik. Dah macam ular mainan aku tengok tadi. Kau okey, jujur aku tanya kau jenis yang berani tak dengan ular? Mas Ella? Aku tak berani. Nak dia kecil anak ular ke, nak dia yang besar, yang sawa, yang selalu orang pakai bergambar tu, aku memang tak berani. Oh, tak berani ular? Aku pernah cubalah tapi aku tak berani lah. Memang not my tak boleh. Fobia lah. Kejap. Aku curang. Okay, Dia nak kena. Next story, Mas Next Ella. story. Kau suka menyanyi tak? Apa? Kau suka menyanyi kan? Sukalah, especially time-time tengah mandi. Itu favourite time lah. Tu mandi kau time. tengok mandi kau dengar seorang lah. Yang ni seorang lelaki berasal dari Sabah. Dia telah viral apabila dia menyanyikan sebuah lagu yang digubah liriknya berentak lagu Sayang Kinabalu kepada lagu COVID, guys. Lagu COVID? Lagu COVID. Macam mana lagu COVID? Ajalah kita dengar lagu COVID Irama Sabah. Jom kita dengar. Ni lagu Sayang Kinabalu, aku tahu lagu ni. Sayang Tengoklah, jom. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, paling tinggi COVID di Jaya Baru. Kita tunggu dan terus menunggu, mudah-mudahan COVID semua cepat sembuh. Lambat sembuh semua COVID-19. Banyak orang dikunak di korintin. Kata bajau, katisnya kami monsin. Makan putu tompe dengan ikan masin. Kalau tahun-tahun jadi begini, alamat banyak orang mati. Kita berdoa kepada Ilahi, semoga COVID berhenti, COVID-19 di merata tempat. Bagilah berdoa agar selamat. Kalau ada bantuan kita dapat, biarlah dokter datang, cucuk hidung disumbat. Kau perasan tak yang belakang? Nampak dia buat macam ni kan? Mula dia tunggu, last tak tahan. Dia tak tahan. Tak tahan nak menari. Seronok dengan lagu dah lah. Lama kan tak menari, tak Itulah. berdansa kan? Tapi kat Sabah sekarang aku dengar kes pun terkawal. Banyak sektor dah boleh dilonggarkan aku dengar. Sampai kan diorang buka dark tourism. Itulah dekat Sabah sekarang. Alhamdulillah, kita harap dekat Sarawak nanti
boleh jugalah. Aku kan apa, Mazela. Lama sangat tak dine in. Last aku dine in sebelum puasa. Lama sangat tu kan? Lama. Bulan 4 Dine in kan? waktu siang lah maksud aku. Kan Apalah, makan lepas siang ni kat kedai. harap-haraplah Betul lah. sebabkan proses vaksinasi kan. Ramai Betul. nak completekan 2 dos. Betul lah. Itu cerita pasal pakcik yang yelah lama tak karaoke, mungkin dekat dangdut ke apa. Time COVID. Okay, next. Ni cerita yang viral juga dekat TikTok. Aku pun ada tengok video ni. Paul keselamatan ni, dia tengah makan kena rompak kau. Mazela kena rompak Mazela. Serius, kena rompak. Apa yang dia... Makanan dia semua makanan dia lenyap. rompak semua. Banyak ke yang rompak dia? Siapa Mungkin yang ada rompak yang dia? tengok, mungkin ada yang tak tengok lagi. Kita roll VT. Kesempatan kena rompak. Pasrah je lah dia kena rompak. Kesian lah. Tapi aku secara jujur, aku memang ada pengalaman dengan haiwan monyet ni. Monyet lah. So apa terjadi dekat kau? Apa kau buat? Dia lah ambil barang aku lah. Then Makanan. kau biarkan je lah. Biarlah, takkan aku nak kejar. Dia orang pandai manjat. Aku manjat tak pandai. Kau- Kalau pandai manjat pun tahan Kau ke berkawan pokok. dengan dia ke? Apa? Kau berkawan dengan dia ke? Kongsi kau cakap kan? aku macam monyet kan Mazela. Tunggu kau aku geram je tengok kau. Aduh. Next. Okay. Next, Fir. Ni cerita pasal bahasa Melanau lah. Okay. Sekarang ni bahasa mungkin Melanau. kita bila duduk Sarawak ni, Mazela, banyak bahasa dan dialek yang kita boleh dengar. Betul. Sebagai pertuturan harian. Macam kau Iban. Kau pun selalu ajar aku kan malam-malam dalam WhatsApp. Bila masa kau cakap? Okay. Ni kita nak belajar sikit bahasa Melanau guys. Jom. Kita belajar. Numbers. Ja, 2, telur, 4, 5, 6, 7, ayan, bulan, peluan, puan. Oh, puan. Dalam Melanau puan 10 Aku, ya. Aku yang aku tahu dalam Bidayuh, puan macam tak tahu. Duit ku puan. Nombor 3 dia Macam telur itulah. kan? Telur Apa? kan? Telur kan? Telur. Hello, telur. Telur. Kau Nombor 3 telur tadi. je kau ni. Okay. Guys, lepas ni kita nak berehat sekarang ni. Lepas ni kita kembali, kita ada segmen baru guys. Ni best. Kita ada topik yang kita nak bicarakan. Lepas ni, kekal di Borak Taxi Peng. Kita akan kembali lepas ni. Kita kembali dalam Borak Tesi Peng secara langsung di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Dan sekarang ni mungkin ada yang tengah on the go dekat mana-mana sekalipun. Korang boleh stream kita orang secara langsung juga live guys dekat Facebook TVS. Dekat sana Borak Tesi Peng pun dah bersiaran secara langsung since last week lagi. So tak ada alasan lah. Kalau korang cakap, aku tak ada kat rumah. Tak ada alasan. Sekarang ni korang boleh tengok, korang boleh stream. Ni, Betul aku nak baca tu, komen ni dekat Facebook. Daripada Aris Chan, katanya selamat petang katanya. Selamat petang Aris Chan. Selamat petang, Aris Chan. Okay, so untuk segmen baru ni, kita ada topik yang kita nak bincang Mazela Sigai. Apa topik tu? Okay, sekarang ni aku nak tanya kau lah. Ni musim PKP. Mungkin ada di antara kita dekat rumah, tak boleh nak ke mana-mana. Betul tu. Tak tahu nak buat apa. Macam akulah, aku jenis yang sentiasa kekal dekat rumah. Kalau tak ada keperluan dekat luar. So, hobi aku sekarang ni, more to main game lah. Main game. Bini aku pula, hobi dia, tanaman sekarang ni. Wah. Dia suka macam... Dia macam ada kena-kena dengan topik kita hari ni Ini dah Pasal topik tanaman. kita. Tanaman. Adakah tanaman ni boleh jadikan sebagai hobi ke, kerjaya ke macam kau? Boleh bagi sumber pendapatan ke? Betul? Macam kau kan wanita. Ya, saya wanita. Kenapa? Saya wanita. Okay. Kenapa? Adakah tanaman ni sinonim dengan wanita? Tak juga. Depend. Sebab lelaki pun ada bercucuk tanam juga. Oh, iya ke? Macam bapa aku dengan mak aku. Diorang both of them suka bercucuk tanam. Tapi aku yang tak rajin bercucuk tanam ni. Macam kita ni lah. Umur-umur kita ni agak luar biasa kalau kita tengok bercucuk tanam. Macam kau, Engkau suka tak macam siram pokok ke, macam nak start
from scratch. Kau nak beli baja, kau nak beli dia punya benih, tanah. Kau suka macam tu? Tak sangat. Aku kalau nak start tanaman pun mungkin aku akan buat bonsai. Oh, bonsai. Sekarang ni, aku rasa yang tengah in sekarang ni, orchid tau. Dia tengah in balik. Orchid. Orchid. Aku rasa lah. So, aku ke mana-mana aku pergi, mesti orang cakap, orchid. Kalau tanaman, aku suka ni. Rumah aku ada ni. Satu pokok yang macam hijau yang selalu trend sekarang ni. Yang hijau yang palsu, yang fake tu. Yang untuk jadi hiasan dekat dinding semua. Kau pergilah cari dekat mana? supermarket. So, supermarket. Ada, Supermarket tak payah non-essential nak service pun dia orang letak ni. Tape tak boleh masuk. Okey. Mungkin kita nak tanya dengan orang-orang dekat luar sana lah. Pasal tanaman. Kita nak tanya pasal tanaman. Adakah tanaman ni boleh dijadikan sebagai hobi ke? Ataupun sesiapa yang menjadikan tanaman ni sebagai hobi, kita nak tahu apa yang membuatkan tanaman ni macam menarik perhatian orang. So guys, kita nak bersama dengan Osha Basri dekat luar sana yang bertanyakan dengan orang ramai pasal tanaman ni guys sebagai hobi. Jom. Osha.
Thank you Osha. Allah Akbar. Lama tak nampak Osha. Aha. Okey, itu adalah respon daripada orang ramai dekat luar pasal tanaman ni. Boleh jadi hobi dan boleh jadi pendapatan Betul di tu, musim-musim Fir. pandemik ni. Macam aku pun sekarang ni tengah buat tanaman jadi pendapatan juga. Kau tanam apa, Fir? Dekat longkang depan rumah aku biar je dekat tepi tu. Dekat longkang ke kat kawasan terbiar? Kau tanam lumut ke apa ni? Oh, lumut. Itu lumut. Tu kau kira tanaman ke? Apa? Kau kira tu tanaman ke? Mm-mm. Tu tumbuhan sendirilah. Alright, okay. So, lepas ni kita akan bersama dengan Nora Fini. Kita nak cakap dengan lebih dahsyat lagi pasal tanaman ni, guys. Okay? Memang kerja corporate selama 3 tahun. Sebab banyak fikir tau. I think so much. Midang goda unkiran. Halo, saya Elena Morang. Jangan lupa saksikan Gaspirasi musim kedua hanya di TVS saluran 122, Astro dan MyTV. Memang kerja corporate selama 3 tahun. Sebab banyak fikir tau. I think so much. Midang goda unkiran. Halo, saya Elena Morang. Jangan lupa saksikan Gaspirasi musim kedua hanya di TVS saluran 122, Astro dan MyTV. Memang Kembali lagi dalam Borak Teh Peng. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Seperti yang dah diketahui tadi, Osha telah pun menemubual orang-orang luar mengenai topik tanaman sebagai hobi yang rupa-rupanya pun boleh memberi pendapatan kepada kita. So kita akan menjemput guest kita yang lebih arif lagi akan berkelakar mengenai topik tu, iaitu Kak Nora Fini. Hai Kak, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang meluangkan masa bersama dengan kami. Mungkin Kak boleh memperkenalkan diri kita, and then dah berapa lama kita jadikan tanaman tu sebagai hobi? Okey, kami sebenarnya seorang tutor di English Language Center. Sebab pandemik COVID-19 tu, jadi kan online, very stressful. So, mula mencari ketenangan, nak mencari ketenangan yang macam ni. Jadi kebetulan bila mula berkebun, rasa lebih tenang, lebih kita dapat relax lah mind, si stress. So that's when I started. Actually, if you want to know, actually baru start bertanam tu. Oh. Sebelum tu adalah pergi kursus bertanam, belajar bertanam, tapi nak mengerjakannya Secara serius. baru je semasa baru. Oh, so before tu kita dah start bercucuk tanam ke atau memang benar-benar waktu PKP tu baru first bercucuk tanam? Memang baru PKP tu baru bercucuk tanam. Oh, yang kita ambil kursus tanamannya? Dah lama dah. Because kami dalam perkumpulan wanita. Jadi untuk perkumpulan wanita kita ada kursus-kursus untuk wanita lah, macam kursus tanaman semua. Jadi pernahlah mengikut kursus tu, tapi si pernah melakukannya secara serius. I see. So apa tanaman yang kita dah berjaya tanam? So far kini tu bayam Brazil. Banyak lagi lah yang terung asam, terung purple ya. Cili. Memang boleh dikatakan waktu PKP tu selamat tu lah. Lama baru nak pergi ke pasar beli sayur. At least dia dah save sikit lah sebab kita dah tanam. Betul. So majoriti kan orang yang menceburi bidang tanaman tu setidaknya kadang-kadang ada purpose mau tanam tanaman hiasan. Ada yang tanam herba, ada yang tanam makanan-makanan sampingan macam cili, serai seterusnya. So Kak, bagi kita nak tanaman hobi tu sejauh ni dah memberi impak positif kepada kita. So, tadi kita mana kita stres nak. Betul. Mungkin kita boleh kongsikan dengan para penonton di luar sana. Jadi, proses kita bercucuk tanam ya. Okey, bagi kami lah. Kan banyak especially lately tu kita dengar ramai yang stres.
sampai bunuh diri semua, which is very very sad lah, sedih dengar. Sedangkan kita boleh melakukan perkara yang lebih produktif. Contohnya bercucuk tanam. Sebab bila kita bercucuk tanam tu, nya ngajar kita untuk bersabar. Betul. Bila kita dah bersabar ya, fikiran kita akan tenang. Jadi dalam bercucuk tanam, kita boleh berzikir. Bagi yang Islam berzikir. Bagi yang bukan Islam pun boleh recite their own prayer apa kan. Betul. Memang banyaklah kebaikannya. So nya boleh menjadi terapi minda dan mata. So kita Kak sepanjang stay at home ya nak, boleh kita terangkan sih apa benda depan kita ya? Disebabkan tu lah apa keistimewaannya? Adakahnya yang membantu kita untuk bercucuk tanam? Tu adalah baja nas. Mun di padah baja, nya bukan sekadar baja. Oh, macam ni ya? Nya bukan sekadar baja. Sebab baja nas tu ialah soil treater, nya soil treater. Maksudnya nya merawat tanah ya. Bila tanah ya dah dirawat, jadi pokok pun akan lebih sihat. subur. Ya. Mun kita nangga ada kawan kami yang di Semenanjung, pokok bayamnya sampai 7 kaki. Daun kunyit sebesar tapak tangan. So kami ada dengar kita melalui posting kita before tu pasal pokok strawberry. So adakahnya membantu untuk dalam penanaman pokok strawberry? Ya Latik, sebab kami ada baja nas tu punya bukan sekadar baja. Nya akan menyebabkan tanah yang lembap. Jadi menyejukkan tanah. Jadi sebab dia strawberry pun boleh tanam. Wow. So siapa-siapa yang dekat rumah kini tu waktu PKP saya tahu mau lapar, so setidaknya boleh dapatkan baja ya untuk tanam dan dapatlah tumbuhkan strawberry dapatlah ditanam di rumah. So far Kak, sepanjang kita dah bertanam semasa PKP tu, apa tanaman paling sukar pernah kita handle? Paling sukar? Actually sebelum tu ialah cili lah. Cili? Serah nak kena cili. Macam ni nak jadi suka. Sebab cili tu, mun kita sik jaga, nya pun ada serangga macam hama putih ya, akan menyerang daunnya. Tapi dengan baja nas tu, kita boleh buat spray. Bila tak spray ke daunnya, nya akan menyebabkan hama yang lari. Apa fungsi baja nas tu Kak? Selainnya jadi spray, selainnya digunakan untuk campur dengan tanah, betul? Actually baja nas tu banyak kegunaannya. Mau nak dicerita memang si habis. Adakahnya tertakluk kepada tanaman saja? This is the best about baja nas. It's not only about tanaman. Boleh diolah untuk scrub. Scrub di scrub badan, scrub muka. Sebabnya very soft. And the best thing is, nya ada bau. You can open it and then you boleh pegang. Pegang macam tu. Mun terlupa nak pergi, macam kita dah ada air wuduk. Boleh pergi wuduk terus. Terus solat. Nya kita tahu nya nak ya. Boleh dibuat daripada apa ya Kak? Yang tu nya dibuat daripada kulit pisang. Kulit telur, kulit bawang, sebut teh. Jadinya bahan-bahan semula jadi. Ya, semula jadi. This is 100% organic. Tok kira macam boleh diolah di rumah kah? Boleh kita coba, tapi kami boleh madalanya prosesnya very susah lah prosesnya. Nampaknya banyak perkongsian menarik pasal tanaman sebagai hobi ni bersama Kak Dora Fini. Tapi selepas ni kita akan kembali bersama dengan Fir Afandi. So jangan kekal pula. So stay tune, kekal dalam Borak Tesi Peng. Guys, kembali lagi dalam Borak Tesi Peng bersama Fir Afandi this time dan masih lagi kita bersama dengan Nora Fini yang
bersama-sama dengan kita untuk berborak pasal tanaman tu. Hai Kak, apa khabar? Alhamdulillah. Ambil pun masuk. Kacak, kita pun mas dengan baju sedondon ke? Pola sendiri tu. Oh, pola sendiri ya? Oh, sebab selalu pun kita nanggar drama-drama Hari Raya, langsir dengan baju sama. Tu konsep norma baru kan? Okey. Betul. So, tadi kita dah bersama dengan Mazila Sigai, dah rancak borak pasal tanaman. Okey. Wanita-wanita dengan tanaman mungkin sinonim. Lelaki tu, di mata kita lah. Mun lelaki nak menceburkan diri dalam dunia tanaman lah. Pelik ke ataupun si pelik sebenarnya bagi kita? Bagi kami si pelik. Sebab pun kita tahu pun petani-petani dulu pun memang sebenarnya dari kalangan lelaki. Sebab kudratnya lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Tapi oleh kerana wanita tu lebih kepada tanaman macam bunga-bungaan. Jadi orang rasa macam perempuan lah sebenarnya yang bertanam. Tapi sebenarnya mun difikir kita lagi, sebenarnya lelaki yang banyak bertanam. Betul? Oi. Punya bukan tanam bunga ke? Bertanam sayur, betul. bertanam macam-macam lah. Betul, macam kami lah. Mun daripada segi tanaman tu, kami suka yang kami nanggar itu orchid. Sebab orchid tu kan nya si makin tanah gila nak. Betul. Yang makin medium. Yes. Ya mun ditanya kami lah, kami suka nanggar orchid. And then macam contoh bunga matahari. Mun ditanam dalam pandemik tu boleh menjana pendapatan saya tak? Bagi kami lah, macam kita nak milih bunga matahari boleh. Boleh menjanakan pendapatan. Tapi lebih bagus kita menanam macam pokok herba. Macam oregano. Macam daun selasih semua yang lebih mendatangkan faedah lah. Perlu kita nak macam kita nak masak, kita just petik. And then kita tahu memang 100% ada racun perosak ataupun racun serangga. So maksud kita nak menanam tu, tanam benda yang boleh digunakan sebagai kegunaan lain. Mun cabi-cabi, kita tu kan banyak orang nanam cabi secara macam ni yang hidroponik. Yes, nak. Ada boleh kita sebenarnya mun kita nanam cabi, yang kadang-kadang orang ada gini nak molah cabi yang dah terlalu banyak. Kita boleh molahnya jadi jeruk. Kita boleh molahnya jadi acar ataupun apa yang orang selalu engkah tepung si ikan dalamnya apa yang layar. Sushi. Bukan sushi. Bukan sushi. Selalu orang makan dengan nasi nasi kerabu. Apa namanya? Lada. Allahu Akbar, lupa. Yalah lupa nama. Betul lah. Jadi sebenarnya boleh dipolah. And then mun kita macam rasa why not make it into an income? Betul. So okey. So untuk yang tengah menonton tu mungkin ada terdetik hati, terniat untuk bercucuk tanam dalam keadaan pandemik untuk menyana pendapatan more to benda boleh generate kegunaan lain dan income yang lebih besar. Betul. Betul. Mun nak nambung ke kertas. Boleh layu kan? Boleh layu. Tapi katalah orang yang minat sini tu kegilaannya in trend now is bunga hati-hati. Kita tahu sih bunga hati-hati yang besar tu RM25. So mun kita nanam pokok kita berjual. Baik-baik dah. Kini tu orang bercuri. Bunga hati-hati. Nama pun dia hati-hati. So ada yang nanam bunga hati-hati, hati-hatilah. Berhati-hati sebab orang kini tu pergi rumah orang mencuri. Sebabnya boleh jual benda ya. Okey. So terima kasih kita nak wadah dengan kita ucapkan dengan Kak Norafini. Masa pun mencemburi kita kan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Borak Tersiping. Guys, tanaman tu si kisah apa yang kita tanamkan jadikannya sebagai hobi, sebagai income di musim pandemik tu. Macam-macam. Kau nak nanam rambut ke? Tanpa pandemik tu. Okey. Guys, jangan lupa esok hari kita akan kembali lagi macam biasa dalam Borak Tersiping 2.15 petang dengan topik yang lain, dengan tetamu yang lain. Okey. Kita jumpa esok hari. Assalamualaikum. Stay safe, stay at home. Bye-bye. Borak Tersiping.